Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam al-muhaqqiq al-habrul humam Syihabuddin Ahmad Ibnul Imad Ibn Yusuf Al-Masri Al-Afasi wa Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad wa Besar Syekh Ulilah Ilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita terus sambung kepada nombor 49 kan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab 49, hukum mengubahkan niat di dalam sembahyang. Petani sampai nombor berapa? 64. Hukum mengubahkan niat di dalam sembahyang. Apabila seorang itu bertakbiratul ihram, dia dah takbir dengan niat sembahyang fardu, tak kiralah fardu apa pun, kemudian ia mengubahkan niatnya kepada fardu yang lain, fardu yang telah ditakyinkan, contohnya fardu zuhur, kemudian diubah niatnya kepada fardu asar, bagi contoh, mungkin dia tersilap ke, atau kepada sunat, atau niat sembahyang fardu tu dia tukar ke sembahyang sunat. Maksud tukar ni maknanya selepas takbiratul ihram tanpa uzur. Tanpa uzur ni maknanya tanpa dibenarkan syarak, macam tu. Atau bertakbiratul ihram atau juga dia bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang sunat. Dia niat sembahyang sunat, kemudian ia ubahkan niatnya kepada fardu. Niat kepada fardu ni, jadi dia susun masalah dulu. Jadi kita kena ingat. Pertama dia kata ubah niat sembahyang fardu kepada fardu yang lain, satu. Ya, dia kata atau lagi, kepada sembahyang atau juga sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Tadi fardu ke fardu, yang kedua fardu ke sunat tanpa uzur. Atau lagi dia kata, bila sebut tanpa uzur di sini maknanya ada yang uzur, makna ada yang dibolehkan. Okey, yang tadi dia tak kata tanpa uzur, maknanya memang tak boleh terus. Okey, dah dua dah. Yang ketiga dia kata ataupun juga sembahyang sunat kepada sembahyang fardu. Okey, jadi yang pertama ingat balik fardu ke fardu, yang kedua fardu ke sunat, yang ketiga sunat ke fardu. Kan? Atau sunat yang lain, maka atau juga sunat ke sunat. Jadi ada empat lah. Fardu ke fardu, fardu ke sunat, sunat ke fardu, sunat ke sunat. Sunat tak sunat? Tak ada, tu tak ada. Empat. Pening lagi kan. Empat dia. Maka sembahyangnya tidak sah dan batal. Empat-empat tadi ni semua, sembahyang itu pertama tidak sah dan batal. Tak sah batal lah. Tidak sah dan batal. Bila batal tu? Bila dia tukar niat. Masa dia belum tukar niat tak batal lagi. Maka apabila ia bertakbiratul ihram dengan sembahyang fardu, kalau dia niat sembahyang fardu dengan bersendirian, yakni munfarid, sembahyang seorang namanya munfarid, kemudian dikamatkan untuk sembahyang jemaah. Maksudnya sini, mula-mula dia masuk masjid, dia sembahyang fardu, dia ingatkan orang tak sembahyang lagi, ni pun sembahyang lah fardu zuhur contoh, tapi dia sembahyang munfarid seorang-seorang. Tiba-tiba rupanya Tok Bilal baru sampai, pukul 3.30 Tok Bilal baru sampai. Itu contoh cerita dia lah kan. Waktu Tok Bilal ni pergi kamat,
Dia pun perasan, dia mesti jeling. Kamat. Lah dia orang baru nak semayang. Mungkin ada sebab ke semayang terlambat sikit ke. Untuk semayang jemaah, maka rugilah dia kalau dia semayang seorang, sebab dapat 1 darjat saja. Kalau semayang jemaah dapat 27 darjat. Maka dia kata ia ubahkan niat di dalam hatinya kepada semayang sunat. Asal tadi dia semayang zuhur, dia tukar jadi semayang sunat zuhur. Okey. Ataupun sunat apa-apalah, sunat mutlak ke, dan memberi salam ia daripada selesai 2 rakaat. Lepas tu dia pun bagi salam selepas 2 rakaat. Nescaya harus hukumnya. Yang tu boleh. Yang ni yang dikatakan dengan uzur. Tadi kan dia kata tanpa uzur. Kita tengok ke atas tu balik. Dia kata apabila seorang itu bertakbir ihram dengan niat sembahyang fardu, kemudian ia mengubahkan niatnya kepada fardu yang lain, yang tu memang tak boleh. Lepas tu dia kata atau kepada sunat tanpa uzur. Situ jawabnya di bawah tu. Jadi maknanya ada yang fardu ke sunat tanpa uzur, ada juga yang fardu ke sunat dengan uzur. Dengan uzur tu mana dia? Bawah ni, nota dia. Boleh? Macam tu cara kita nak tengok kitab. Okey? Nak cari jawapan dia. Jadi dia kata kemudian diubah niat dalam hatinya kepada sembahyang sunat dan memberi salam dia daripada selesai 2 rakaat. Nescaya harus hukumnya dibolehkan. Dibolehkan di sini maknanya dengan uzur. Dengan uzur tu maksudnya dia nak sembahyang jemaah, tapi dengan orang lain dah sembahyang, dia sembahyanglah sendiri. Lah rupanya baru nak sembahyang jemaah, maka rugilah dia. Maka dia nak ambil yang lebih afdal, yakni berjemaah, maka dia mengubah daripada fardu ke sunat sembahyang dia tu untuk mendapatkan fardu jemaah yang baru. Seperti mana dinaskan di atasnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka atas kes ini sahaja yang dibenarkan tukar niat. Yang ini tukar niat dengan uzur. Lain daripada itu langsung tak boleh. Okey. Tetap haram, tetap bukan haram, tapi tak boleh lah. Tak boleh maknanya batal. 50. Makmum diberi pilih. Ni panjang. Makmum diberi pilih di antara mufaraqah dengan imam atau berdiri menunggu imam. Apa benda ni? Kita tengok dulu. Imam tertinggal membaca Fatihah. Jadi imam tak baca Fatihah daripada rakaat yang pertama. Tertinggal di sini kita kena tengok betul-betul lah dia punya penulisan. Tertinggal maknanya dia sengaja ke tak sengaja? Dia tak sengaja. Kalau dia sengaja, automatik batal dah. Sebab ni tak sengaja, maka tak batal. Okey nak? Daripada rakaat yang pertama dan rukuk ia. Kalau dia sengaja, rukuk ni batal. Kalau dia tak sengaja, rukuk ni tak batal lagi. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan kedua. Maksud kedua ni berjemaah. Senang nak faham ni, kedua ni jemaah. Maknanya makmum ikut imam. Maknanya kedua ni kita makmuman. Kita menjadi makmum dia. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan kedua, maknanya memutuskan jemaahnya dengan imam tu dia, ikutannya dengan imam serta merta. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Kerana solat imam masih lagi sah. Kenapa sah? Sebab dia tertinggal Fatihah, bukan sengaja tinggal. Sebab ada di situ. Bahkan bolehlah makmum itu menunggu imamnya, tetapi syarat makmum jangan ikut. Sebab makmum sedar imam yang salah, imam yang tak sedar dia salah. Faham? Sebab semayang ni kena faham. Cuba balik kepada niat semayang. Niat semayang usolli, bukan nusolli. Usolli dengan huruf alif. Alif tu dengan makna domain ana, maknanya aku. Bukan nusolli dengan huruf nun. Kalau nusolli kami, maknanya semayang ni tergantungnya atas niat masing-masing, diri masing-masing. Jadi diri masing-masing lah yang kena yakin dengan diri masing-masing. Imam dia yakin dia macam dia baca Fatihah dah, sebab tu dia rukuk. Kalau dia yakin dia tak baca, takkan dia rukuk. Maknanya dia sangka dia dah baca. Jadi dia tak sengajalah rukuk tu, sebab dia ingatkan dia dah baca Fatihah, maka dia yakin dia baca. Yang makmum pula dia yakin imam tak baca. Jadi pegang dengan yakin masing-masing. Jadi sebab itulah semayang imam tetap sah dan semayang makmum tetap sah. Tapi kalau makmum dia yakin imam tak baca Fatihah, maknanya dia tahu imam salah, dia ikut perbuatan yang salah, sedangkan dia tahu benda tu salah, maka dia batal. Faham? Jadi kalau makmum ikut rukuk, batal. Maka makmum kena tunggu. Bahkan bolehlah makmum itu menunggu imamnya.
Menunggu di sini maknanya terus berdiri dekat situ, tak bergeraklah. Dan menanggung perbuatan imamnya itu sebagai lupa, dan dia qasadkan atau dia niatkan di hatinya bahawa yang makmum ni yang imam ni sebenarnya dia terlupa. Walaupun dia tak tahu imam memang lupa ke tak lupa ke, imam sengaja ke tak sengaja, kita tak tahu. Tapi kita boleh menyangkakan zon kita bahawa imam itu lupa, tak sengaja. Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam hal keadaan ini. Maksud tak boleh ikut tu jangan turun rukuk, kerana lupanya itu tidak dikira. Kerana kelupaan dia tu, rakaat itu sudah tidak dikira bagi makmum. Bahkan diberi pilih kepada makmum. Di sini makmum ada pilihan di antara mufarakah. Maknanya bila diberi pilihan untuk mufarakah, maka mufarakah ini dengan uzur ke tanpa uzur? Mufarakah di sini dengan uzur. Bila dengan uzur, haram ke tak haram? Tidak haram. Kalau mufarakah tanpa uzur, baru tak boleh. Kita nak keluar daripada semayang berjemaah dengan imam suka-suka, tak boleh. Tapi ini dibenarkan sebab apa? Dengan uzur. Sebab apa dengan uzur? Sebab imam lupa dengan imamnya. Okey, faham satu-satu. Dan terus rukuk dan sujud dengan sendirinya. Ini maksudnya kalau dia mufarakah. Jadi dia ada pilihan. Pilihan pertama, dia nak mufarakah lah, dan imam silap, aku mufarakah lah. Dia pun putuskan kedua ikutannya dengan imam, maka dia terus semayang cara dia sendirilah, yakni rukuk, sujud dan habis sampai habis. Jika sekiranya bukan semayang Jumaat, tapi syarat untuk mufarakah ni selain daripada solat Jumaat. Kalau solat Jumaat haram mufarakah. Sebab apa tak boleh mufarakah? Sebab Jumaat wajib berjemaah. Kalau mufarakah dah jadi munfarid. Sedangkan Jumaat tak boleh munfarid. Boleh faham tak? Kita latih guna term-term bahasa kitab, baru mahir. Baik. Dan di antara berdiri menunggu imam hingga ia sujud dan qiyam bangkit kepada rakaat kedua, ia di sini makna ia imam. Okey. Kemudian maknanya makmum ni dia tunggu imam hingga ia imam, hingga imam itu sujud dan qiyam bangkit kepada rakaat kedua, sampai imam bangkit balik rakaat kedua. Rakaat kedua tu kedua bagi imam, tapi bukan bagi makmum. Dan apabila imam itu qiyam bangkit, imam dah bangkit dan membaca Fatihah dan terus rukuk, imam baca Fatihah, imam berukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imamnya. Barulah makmum ikut imam rukuk. Kenapa kali ni makmum boleh ikut imam? Kali ni imam rakaatnya dikira sah. Bagi makmum rakaat itu yang pertama, bagi imam rakaat itu yang kedua. Sebab imam yakin dengan dia, makmum yakin dengan dia sendiri. Masing-masing yakin sendiri. Masing-masing tak tahu ni, imam tak tahu dia salah, makmum tahu dia salah. Makmum tahu imam tu salah, bukan dia salah, imam yang salah. Baik. Dan rakaat ini ialah rakaat yang pertama bagi sembahyang makmum. Nampak? Rakaat tu bagi makmum tu rakaat pertama. Dan sembahyang imam pada i'tiqad imam. Maksudnya pada pegangan imam bahawa rakaat itu adalah dan apa yang diperbuat oleh imam itu adalah termasuk ke dalam perkara lupa jua. Maknanya benda ni benda imam lupa. Dia sangka itu sudah rakaat kedua, padahal rakaat yang tadi yang pertama tu tidak dikira. Tapi dia tak tahu sebab dia lupa, tidak dikira dengannya. Dan apabila imam itu teruskan sembahyangnya akan rakaat ini dan duduk ia imam kerana tasyahud awal. Sebab apa dia tasyahud awal? Sebab imam sangka dia rakaat kedua, maka dia tasyahud awal lah. Sedangkan itu benar ke rakaat kedua? Tidak. Makmum tahu tak tahu? Makmum tahu. Dibinakan berdasar i'tikadnya imam. Kenapa dia binakan tasyahud awal? Sebab i'tikad imam sangka itu rakaat kedua. Dan makmum itu tidak boleh mengikut imam itu. Sebab apa tak boleh? Sebab makmum tahu tu bukan rakaat kedua, tu rakaat pertama. Bahkan hendaklah makmum terus qiyam bangkit. Maknanya makmum potong imam, terus bangun berdiri dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Tunggu masa dalam berdiri. Okey. Dan apabila imam itu selesai tasyahud, ini cerita ni, makna cerita ni dia tak tegur imam lah daripada awal. Dia biarkan saja. Kalau dia tegur boleh juga. Subhanallah tadi tu. Ni cerita ni adalah dia memang tak tegur dan imam pun tak tahu dia salah. Jadi tapi dia masih lagi nak ikat diri dia dengan
dengan imam. Maknanya dia tak putus jemaah, sebab dia nak kekal juga pahala jemaah dia. Dan apabila imam itu selesai tasyahud tadi tu dan qiyam, bangun berdiri dan membaca Fatihah dan rukuk. Maknanya sekarang ni sangkaan imam di rakaat ke berapa? Rakaat ke 3, makmum 2. Maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk sertanya. Okey, sekarang rukuk. Dan apabila imam itu qiyam kepada rakaat yang ketiga sangkaan siapa? Sangkaan imam. Dibinakan berdasarkan iktikadnya imam. Maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud awal. Kenapa pula makmum nak duduk tasyahud awal? Sebab pada sangkaan makmum, bukan sangkaan, memang pada hakikatnya itulah baru rakaat kedua. Tapi imam duduk tak tasyahud awal masa ni? Sebab imam tak duduk, sebab imam sangka itu rakaat ke 3. Okey, macam tu. Jadi dia kata tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab imam tak duduk di sisinya. Apa jadi kalau dia duduk? Dan jika ia duduk membaca tasyahud juga, nescaya batallah sembahyangnya. Sebab apa batal? Sebab tidak ikut imam. Tasyahud awal tu hukumnya sunat, mengikut imam tu hukumnya wajib. Maka ni yang dikatakan mana yang lebih utama. Lebih utama wajib, mana ikut imam itu lebih wajib, sehingga boleh meninggalkan hatta sekalipun sunat abad. Boleh faham? Sama juga macam semayang subuh, imam tak baca kunut, makmum jangan gatai tangan pergi baca kunut. Kalau makmum baca kunut, batal semayang. Makmum wajib turun bila imam turun sujud. Makmum pun turun sujud. Meninggalkan sunat abad kerana mengikut imam itu lebih utama. Lebih banyak orang tak tahu, dia tak mengaji, kan? Geng pondok tak nak datang, tak nak mengaji, pandai lah. Saking buat silap apa tahu. Ngajilah. Baik. Dan apabila imam itu teruskan sembahyangnya, bila imam tu teruskan sembahyangnya, akan rakaat yang keempat mengikut i'tikadnya. Maknanya sembahyang ni imam sangka dia rakaat keempat, tapi pada makmum rakaat ke 3. Okey, baik. Dia kena jelas betul-betul ni. Cerita dia panjang. Dan duduk ia kerana membaca tasyahud akhir. Imam syok sendiri je sampai tahiyat akhir dah. Maka makmum itu tidak boleh mengikutinya pada tasyahud akhir. Sebab tak boleh ikut? Sebab itu bukan tempat tasyahud akhir. Jadi ikut tak, batal semayang. Habis nak macam mana? Bahkan hendaklah ia terus qiyam, bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri jika ia kehendaki. Dia bangun terus berdiri. Kenapa dia tambah perkataan jika ia kehendaki? Kerana ada dua pilihan pula dah. Dan boleh juga jika ia kehendaki mufarakah sahaja. Jadi dia ada pilihan. Bila Tok Imam tahiyat akhir, masa tu dipasang aku mufarakah sampai sini lah. Sebab yang lain aku dah ikut dah, sampai sini aku mufarakah. Contoh sahaja dengan imam itu, dan terus menyempurnakan sembahyangnya. Maksud terus menyempurnakan sembahyangnya, bila dia dah niat mufarakah, maknanya dia dah bebas. Dia buatlah sampai habis dia tahiyat akhir. Imam tu lantak ke dia lah. Dan jika ia menunggu imam, tapi kalau dia pilih tak nak mufarakah, sebab dia masih lagi setia dengan imam kesayangan dia, maka dia tunggu imam dalam keadaan berdiri. Yang ni yang penting. Yang tadi tu mungkin kita tahu, kita boleh buat, tapi yang ni pun ana pun baru tahu. Kan? Jadi dia kata hendaklah kamu menunggu imam dalam keadaan berdiri hingga imam memberi salam. Okey, jadi dia diri, imam bagi salam. Okey, biar. Maka tidak terputus kedua. Maksudnya walaupun imam bagi salam, dia dengan imam, hubungan jemaah ni, hubungan imam makmum ni tak putus lagi. Ikutan dengan semata-mata memberi salam imam itu. Maknanya dengan sebab imam bagi salam pun kedua tak putus lagi. Maksudnya masih lagi dalam sembahyang hubungan dia ni. Bahkan panjang ceraian itu, sehingga selepas imam memberi salam. Bahkan panjang ceraian itu maksudnya nak putus kedua tu mesti penceraiannya panjang baru putus. Selagi tak panjang, selagi itu tak putus. Faham? Panjang penceraian ni maksudnya masa yang panjang. Masa yang panjang ni mengikut uruf. Kebiasaan orang kata panjang dah ni, jauh sangat dah. Dia salam imam tadi dengan dia dah jauh masa. Anggaran bacaan penuh rakaat pertama, siap dengan doa iftitah, Fatihah dengan baca surah. Itu dikira dah panjang sangat lah tu. Kan?
Oleh demikian, dia kata, oleh demikian di sini maknanya kalau penceraian itu tidak panjang. Maksudnya imam bagi salam, dia pun bangun diri, dia pun terus baca Fatihah. Jika makmum itu rukuk, lepas dia baca Fatihah, dia pun rukuk makmum tu. Sebab dia ingat dia dah bebas. Dan iktidal, kemudian dia iktidal pada rakaat itu selepas salam imam, selepas imam dah bagi salam. Yang terlupa tu, imam tu terlupa. Dan kadang-kadang ceraian yang panjang itu nanti dulu, kadang-kadang tidak. Maka perbuatan dia tadi tu membatalkan solat dia. Sebab apa? Sebab kedua tak putus lagi. Walaupun imam dah bagi salam, dia tak boleh rukuk. Kalau dia rukuk, maknanya dia dengan imam dah putus. Bukan dia dengan imam dah putus, maaf. Maka dia dengan imam tu dia dah mendahului imam. Sebab hubungan dia masih lagi jemaah waktu tu. Jadi dia tak boleh, sebab tak putus lagi hubungan dia. Walaupun imam maksud tu mungkin dah baca wirid dah. Mana imam syok sendiri. Tapi tak putus lagi kedua. Jadi dia kena kekal berdiri. Sehingga mendapat penceraian yang panjang. Maksudnya masa yang panjang. Sampai imam nak balik lah. Imam tengok semayang lagi ni. Contoh, maknanya uruf kata panjang, baru putus. Kemudian dia kata sini, dan kadang-kadang ceraian yang panjang itu, macam mana kita nak kira ceraian yang panjang itu? Diihtimalkan batal kedua. Jadi maksudnya dengan sebab penceraian yang panjang, barulah diihtimalkan. Maknanya diihtimal ni maknanya ditetapkan atau disandarkan bahawa batal kedua ikutan imam. Maknanya dengan sebab penceraian yang panjang, barulah kedua batal. Jika ia makmum tidak niat mufarakah, tapi dengan syarat, dengan niat dia tak niat mufarakah. Kalau mufarakah memang dia dah putus dengan imam, itu tak ada masalah. Kerana kedua, dia kata ini alasan dia, kerana kedua tidak putus ia dengan salam imam. Sebab dalil dia, dengan sebab imam salam, kedua tak putus. Jadi maknanya kamu masih lagi bersangkut paut dengan imam. Jadi tak bolehlah kamu ikut suka-suka hati, melainkan kamu dah putus dengan imam baru boleh buat sekati. Maksud dia macam tu. Sebab apa tak putus? Dalilnya sebab imam itu terlupa. Maknanya salamnya imam itu bukan pada tempatnya, sebab imam tu tak sengaja. Tu maksud dia. Bahkan panjang ceraian selepas salam. Bahkan di sini maknanya seolah-olah maksudnya melainkan panjang ceraian selepas salam. Melainkan kalau penceraian dengan salam tu dah panjang sangat, barulah dikira putus. Dan diihtimalkan tidak batal kedua itu. Dan kenapa kita menyandarkan bahawa kedua itu tidak batal? Kerana kekal kedua di sini. Kerana hubungan imam dan makmum masih kekal di sini. Dia kata pada masalah ini tidak yakin, kerana kita tidak yakin keadaan imam tu. Kerana boleh jadi imam itu memberi salam ia dengan sengaja. Boleh jadi imam tu bagi salam sama ada sengaja atau tak sengaja. Maka terputuslah kedua itu dengan salamnya. Tapi begini, sebab kita menyangkakan bahawa imam tu dia tak sengaja bagi salam. Sebab tak sengaja? Sebab dia tak tahu yang dia salah, bahawa tempat tu bukan tempat salam, sebab baru rakaat ketiga. Jadi maknanya bagi salamnya tu tak sengaja. Perbuatan yang tidak sengaja tidak dikira. Maka maksudnya solat imam masih lagi sah. Sebab tu ada kedua. Itu alasannya. Tapi dia kata kalau imam bagi salam dengan niat memang sengaja, dia kata memang aku sengaja buat silap, memang aku nak bagi salam pun. Kalau memang dengan sengaja, baru putus. Okay. Tapi masalahnya zon kita, imam ni sengaja ke tak sengaja? Sangkaan kita tak sengaja lah. Takkan dia sengaja buat sembahyang tu, imam jenis apa ni? Kan? Jadi mestilah dia tak sengaja. Bila tak sengaja, sebab tu kedua tak putus. Itu dia bagi alasan ni, dia bagi hujah dia. Dan jika rukuk dan iktidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam, dan sebelum panjangnya ceraian, nescaya batal sembahyangnya. Bila dia kata sebelum panjangnya ceraian, maknanya ada maksud di sebaliknya. Kalau selepas panjang ceraian, dia kata sebelum panjang ceraiannya nescaya batal sembahyangnya. Kalau selepas panjang ceraian, tidaklah batal sembahyangnya. Di situ makna sebalik. Kan? Sebab tu kitab-kitab ni dia tak tulis semua. Kalau tulis semua, tebal lah. Tu yang jadi kitab-kitab syarah tu. Bila kitab tebal, orang tak nak mengaji. Jadi dia buat kitab yang ringkas macam ni,
Tapi kita pula kena pandai. Tu kena pandai ilmu alat tu, untuk pandai membukanya. Mana tersiratnya, apa makna sebaliknya. Tu. Baik. Itulah sebab sebenarnya orang yang bijak sebenarnya baca kitab ringkas. Sebab kitab ringkas walau nampak nipis, sebenarnya kitab tu susah. Sebab apa? Sebab nak kena buka. Tu. Faham? Baik. Nescaya batal sembahyangnya mengikut ihtimal yang pertama, dan tidak batalnya mengikut yang kedua. Tadi ihtimal ada dua. Satu ihtimal bahawa Tok Imam tak sengaja bagi salam sebab dia terlupa. Yang itu kita tak boleh putuskan kedua lagi, melainkan bila dah panjang perceraian. Ihtimal yang kedua, kita menyangka bahawa Tok Imam memang sengaja bagi salam kat situ, barulah putus kedua. Tapi berat hukum di sini ialah, dan yang lebih arjah, yakni lebih soleh. Lebih soleh ni pilihan yang lebih baik lah. Daripada dua ihtimal itu ialah yang pertama, yakni pakai ihtimal yang pertama bahawa Tok Imam tak sengaja bagi salam. Bila tak sengaja bagi salam, kedua tidak putus. Tapi ni masalah. Patut kalau dia bijak lagi mufarakah dah lah. Tapi nak cerita, itulah ulama fiqh. Dia kalau cerita macam-macam. Sebab apa? Sebab dia nak selesaikan masalah orang. Tu kita belum baca kitab fiqh yang tebal lagi macam-macam. Dia buat andaian-andaian, sebab nak menyelesaikan masalah. Selesai. 51. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Berkata Al-Imam Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa sujud sahwi, dan makmum pun lupa juga. Take note situ. Maknanya siapa lupa? Dua-dua lupa. Imam dengan makmum. Persatuan pelupa. Imam pun lupa, makmum pun lupa juga, dia kata. Memberi salam ia sertanya. Maksudnya imam pun bagi salam, makmum bagi salam. Dua-dua lupa nak sujud sahwi. Sebab apa sujud sahwi? Panjang ceritalah. Dia meninggalkan sunat abad dan sebagainya. Kemudian teringat imam pun teringat, silap, tadi dah tak baca kunut, sujud sahwi pun tak sujud. Bahawa ia terlupa sujud, dia lupa dia sujud sahwi. Kemudian lepas salam tu baru dia ingat, dan ia pun sujud. Lepas salam tu dia pun sujud. Boleh tak boleh? Boleh, tapi dengan syarat terlupa. Kalau sengaja wak-wak lupa, biarlah, lepas salam lah baru sujud, itu tak sah sujud sahwi tu. Yang sah sujud sahwi ni kalau kita terlupa, kita dah bagi salam, kita boleh sujud dengan sebab terlupa sujud sahwi. Tapi kalau tak sujud sahwi, sah tak sembahyang? Sah. Cuma dia ni, itulah kata masalah, dia nak agak sujud sahwi. Tu tak payah dah lah kan. Nak cerita masalah. Baik, dan ia pun sujud. Lepas tu apa jadi? Apalah imam, ia ni imam, maka hendaklah makmum itu turun sujud bersama imamnya. Hendaklah di sini artinya wajib. Bila makna wajib, apa maksud tersiratnya? Kalau makmum tak ikut, maka batal sembahyangnya. Walaupun tengok cerita ni tadi dah bagi salam. Nampak? Tu. Itu kuasa imam. Walaupun dah bagi salam, makmum masih lagi kena ikut imam. Sebab tu tak boleh cepat-cepat bagi salam, lepas tu nak belah keluar daripada masjid. Takut-takut kes macam ni. Imam pergi sujud sahwi, dia dah naik motor dah. Alamak, sujud sahwi pula. Dia belah gitu, dia tak ikut imam, batal sembahyang. Penat dia sembahyang dari mula tadi, kan? Tadi tu. Berdasarkan imam, kerana apa? Hujah dia, sebab imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Maknanya asal dia dah keluar sembahyang, tapi imam masuk balik. Bila imam masuk balik, sah. Maka bila imam masuk balik, makmum pun kena masuk balik. Macam tu. Sebab kena ikut imam lagi. Imam pun masuk balik dalam sembahyang. Nak masuk balik dalam sembahyang macam mana? Kena angkat takbir ke apa? Tak payah. Terus masuk kat mana yang kita nak buat, tanpa niat apa pun, terus je masuk. Jadi maksudnya imam ni dah bagi salam, tapi dia tak buat benda lain lagi lah. Baru dia teringat, alamak tak ni sujud sahwi. Dia pun masuk balik, Allahu Akbar, sujud sahwi. Makmum kena masuk balik. Sebab masih lagi makmum kena ikut imam. Lainlah dah putus, imam dah buat benda-benda lain lah, kan?
benda-benda lain lah. Imam dah buat apa semua, lepas tu imam tiba-tiba nak sujud sahwi tu, makmum tak ikut dah. Imam dah minum kopi dah apa semua dah. Dah tak jadi dah tu. Ini dengan tiba-tiba lepas salamnya tiba imam sujud, makmum kena masuk balik sembahyang juga mengikut imamnya. Dan berkata Imam Ar-Rafi'i lagi, dan jika makmum itu mengikut memberi salam, okey, ini kes kedua. Inilah contoh masalah, ada dua masalah tapi disimpulkan dalam satu masalah. Sebenarnya ini masalah yang lain pula. Dan jika makmum itu mengikut memberi salam, okey, dia ikut imam bagi salam, dan teringat ia bagi sujud. Teringat ia di sini ia makmum. Sekarang imam tak ingat, makmum ingat. Makmum fikir, tadi dah lah tak kunut, imam tak sujud sahwi pula. Contoh kan? Tapi dah sebab imam bagi salam, dia ikutlah imam juga bagi salam. Tapi dia ingat bahawa tak sujud sahwi. Kemudian imam yang terlupa ni lepas salam baru dia teringat. Imam pun teringat, kembali sujud sahwi. Imam pun sujud sahwi. Maka makmum janganlah mengikutnya. Kat sini makmum tak ikut. Kenapa? Nampak? Dia jawab, kerana salamnya makmum dengan sengaja itu mengandungi putus keduah ikutan dengan imam. Sebab makmum dah sedar dah bahawa makmum imam ni lupa sujud sahwi. Maka bila dia bagi salam, bermakna dia bagi salam tu dengan reda bahawa imam memang tak sujud sahwi. Maka dengan salam tadi terputus keduah. Terputus keduah. Yang kes tadi sebab makmum pun lupa. Sebab tu dia kata pun lupa juga. Sebab tu ayat tu kena baca betul-betul. Imam pun lupa, makmum pun lupa. Maknanya makmum ni dia memang angau ke mana, dia ikut je apa imam buat. Salam. Imam sujud. Sujud. Tu sebab dia sama-sama lupa. Yang ni makmum sedar, imam lupa. Jadi imam dah bagi salam, baru teringat imam pun sujud sahwi. Makmum tak boleh sujud sebab makmum maknanya dia sedar dah bahawa memang tak sujud sahwi, maka dia tak boleh ikut pula. Sebab memang dia dah putus selepas dia bagi salam. Jelas tak? Dan ini jelaslah bahawa kekal kedua tidak putus ikutan imam itu selepas salamnya dengan lupa. Maknanya di sini kita dapat simpulkan bahawa hubungan imam dengan makmum itu walaupun selepas salam tidak putus lagi dengan syarat lupa. Dengan syarat sama-sama lupa. Imam lupa, makmum pun lupa. Untuk sujud sahwi atau lalai dengan meninggalkan sunat abad di dalam sembahyang ataupun yang lain lah. Tetapi kalau bukan dengan lupa, baru putus salam tu. Imam lupa, makmum tak lupa, makmum tahu. Jadi makmum bagi salam, dah kira putus. Makmum boleh naik motor dah. Gitu. Okey, boleh. Naik jap. Yang apa ni? Okey. Tak ada payung. 52. Takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya, dan yang ketiga masuk semula. Ini pun anda pun baru tahu. Banyak ni penting kitab ni. Banyak ilmu yang kita tak tahu. Sebab apa? Benda-benda detail macam ni dia tak ada sebut dalam kitab-kitab asas macam Indatus Sibyan, Zadul Muta'alim. Sebab tu anak cakap kitab-kitab tu basic je, untuk orang baru-baru nak belajar je. Sebab tu dia tak detail. Dia hanya kira yang asas je. Tapi tak membadai kita dah kata Indatus Sibyan, bangga debik dada. Aku budak pondok, Indatus Sibyan dalam dada. Indatus Sibyan kecil baru. Maknanya cetek lagi ilmu tu. Nak panggil ustaz pun tak layak lagi waktu tu. Sebab apa? Ini baru dia punya syarah yang dalam masalah fiqh. Macam kitab ni. Kalau orang mengaji basic ini pun dia tak tahu. Tengok, jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram, kemudian bertakbir lagi, dia angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu dia angkat lagi sekali Allahu Akbar. Padahal bukan sembahyang raya ke apa. Sembahyang biasalah. Sebagai takbiratul ihram, maknanya dia niat angkat kali kedua tu takbiratul ihram juga. Mungkin dia tersilap apa-apa ke, salah niat ke, lepas tu dia angkat takbir sekali lagi. Maka batallah sembahyangnya. Dengan dia angkat takbir tu, sembahyangnya batal. Dan tidak boleh makmum mengikutinya. Makmum yang berada di belakang tak boleh ikut imam tu, sebab imam tu sudah batal. Kesimpulan ni macam ni. Takbir yang pertama sah. Bila dia takbir sekali lagi dengan niat takbiratul ihram, takbir itu menyebabkan dia keluar daripada sembahyang, maka imam tu tak dikira sembahyang. Makmum jangan ikut dah. Kalau lepas takbiratul ihram
imam yang pertama, lepas tu makmum pun masuk, lepas tu imam takbir lagi sekali, maknanya makmum ni dah putus dengan imam, sebab imam dah batal. Jadi makmum teruskan sembahyang macam biasa. Makmum jangan batal, sebab makmum tak ada sebab nak batal. Kalau makmum batal, hukumnya haram. Sembahyang fardu bila dah masuk, mana boleh batal. Nak? Tapi banyak orang buat sengaja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana boleh benda tu? Haram hukumnya, berdosa. Sebab tu jangan gopoh-gapah nak masuk. Nanti takut-takut bila kita dah masuk, dah kelang kabut, macam mana nak buat, dah masuk dah ni. Kan? Jadi diri tegak elok-elok, pasang niat betul-betul, hadirkan niat betul-betul, barulah ni angkat takbir, lintas niat betul-betul, masuk. Bila dah masuk, jaga jangan keluar. Sebab kalau keluar haram hukumnya. Nah. Dan tidak boleh makmum mengikutinya pada sembahyang itu. Dan jika ia mengikut juga, kalau makmum ikut juga degil makmum ni, orang kata tak boleh, nak ikut juga, padanya nescaya batallah sembahyang kedua-duanya. Siapa dua-dua? Imam dengan makmum. Gitu. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam ketika ia bertakbiratul ihram yang pertama, macam tak nak cerita tadi, imam takbir yang pertama, takbiratul ihram lah, makmum pun masuk takbir, kemudian bertakbir ia pula kali yang kedua. Imam tu, ia tu di sini, ia imam tu takbir kali kedua dengan qasak takbiratul ihram. Takbir kedua tu dengan niat takbiratul ihram juga. Nescaya terputuslah qudwah, nampak? Terputuslah hubungan imam dan makmum itu dengan imam itu. Makmum tu putus dengan imam dia, automatik putus. Kerana orang yang sembahyang itu, apabila ia mendatangkan dengan takbiratul ihram, berarti masuklah ia di dalam sembahyang. Ini dia punya penerangan. Orang tu bila dah takbiratul ihram, maknanya orang tu dah masuk sembahyang. Dan apabila ia bertakbir kali yang kedua, berarti ia mengeluarkan dirinya dengannya sembahyang daripada sembahyang. Mana kalau dia takbir kali kedua, dia keluar daripada sembahyang. Dan apabila takbir ia kali yang ketiga, berarti ia masuk ke dalam sembahyang pula. Kalau dia takbir kali ketiga, masuk balik. Dan apabila bertakbir ia kali yang keempat, keluar pula. Ada kerja punya imam. Tak suk takbir dia ni. Nak main-main takbir dia. Lagi dengannya daripada sembahyang. Dan beginilah kalau ia bertakbir kemudian takbir sampai bila nak habis. Takbir. Macam tu. Bermula, bukan zobit ni, dobit. Dobit tu maknanya nota dia lah, untuk kita nak fahamkan bahawa maksud pula, bahawa masuk ia dengan gasal. Gasal ni maknanya ganjil. Masuk dengan angka ganjil dan keluar ia dengan genapnya. Jadi kalau satu masuk, dua keluar, tiga masuk, empat keluar, lima masuk, enam keluar, macam tu. Demikianlah berkata al-ashab. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seseorang daripada keadaan yang ada ia padanya kepada keadaan yang lain. Kerana dengan sebab takbiratul ihram tu, keadaan orang tu boleh berubah. Daripada dia ada dalam sembahyang, boleh jadi luar daripada sembahyang. Macam tu. Ni kata ni ulama ni. Dan seperti mana juga mengubahnya daripada keadaan halal kepada keadaan haram dan akasnya. Halal dan haram tu pada takbir tadi lah. Bila dia takbiratul ihram, haram lah. Mana kita cerita pasal takbiratul ihram ini, tujuannya untuk mengharamkan benda yang halal. Mana benda yang halal di luar sembahyang tak boleh buat dah. Tapi bila dia takbir sekali lagi, maka jadi halal. Sebab apa halal? Sebab dah keluar daripada sembahyang. Takbir sekali lagi, masuk balik haram. Macam tu. Dia kata gitu. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu jika sekiranya seseorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat keluar daripada sembahyang selepas takbir yang pertama, tetapi ya macam betul. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu jika sekiranya seseorang itu bertakbir yang kedua, orang tu takbir yang kedua sebelum niat keluar daripada sembahyang selepas takbir yang pertama, tetapi jika dia nak kata sini sampai kat koma tu nanti jap. Sampai selepas takbir dia nak cerita ni, ini yang atas tu. Nota atas ni. Dia kata itu masalah yang berlaku macam atas ni. Tetapi ni masalah lain. Tetapi jika berniat ia menolak niat yang pertama, iaitu pada takbir yang pertama, dan memutuskan sembahyang. Tapi kalau kes macam ni pula,
dia angkat takbiratul ihram, dia masuk niat saja aku sembahyang fardu zuhur Kemudian dia letak dalam niat hati dia, batal lah sembahyang zuhur ni, silap. Dia kata, silap. Mungkin sebab dia nak sembahyang asar ke apa, silap. Dia pun batalkan dengan niat membatalkan pada takbir yang pertama tadi dan memutuskan sembahyang. Kemudian barulah dia bertakbiratul ihram yang kedua, baru dia angkat takbir yang kedua. Nescaya sahlah sembahyangnya. Yang takbir kedua tu sah. Sebab apa sah? Sebab sudah dia niat putus. Cerita yang atas tadi dia tak niat putus. Faham? Dia takbir lagi. Tu tak ada putus. Yang kedua ni dia takbir astaghfirullahalazim. Macam tu. Dia tak payah, sebenarnya tak payah buat macam tu, tak apa. Asal dia niat putus sudah. Niat putus. Lepas tu dia takbir sekali lagi. Yang tu sah, dia kata. Salah sembahyangnya. Tetapi berdosalah ia. Kenapa berdosa? Sebab dia sengaja membatalkan sembahyangnya. Kerana keluarnya daripada sembahyangnya yang pertama. Dah masuk dah, sah, apa pergi keluar pula. Dan jika sembahyang seseorang di belakang imam, maka bertakbir ia. Kemudian bertakbir ia kali yang kedua. Okey, kalau makmum tengok imam tu takbir dekat 2 kali, maka adakah ni timbul persoalan. Maka adakah harus ia mengikutinya pada sembahyang ini? Jadi makmum nak buat macam mana? Tengok imam 2 kali takbir kat depan mata. Makmum nak ikut tak nak ikut? Dan adakah harus berimam dengannya? Jika ditanggung ia telah memutuskan niat dan berniat ia keluar daripada sembahyang. Adakah makmum tu boleh ikut imam tu kalau makmum tu menyangka imam sudah membatalkan niat yang pertama, kemudian takbir yang kedua? Kalau yang macam tu kan sah kan? Jadi boleh ke tak boleh makmum tanggung macam tu? Makmum sangka macam tu, yang pertama. Atau tidak harus berimam dengannya, ataupun kita tak payah imam dengan dia. Baik. Kerana asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Maksud asal di sini maknanya kebiasaan. Kerana selalunya kebiasaan orang tak niat batalkan pun. Orang selalunya bila dah takbir, lepas tu dia naik, dia angkat lagi takbir. Selalunya jadi macam tu. Ghalibnya macam tu. Kalau ghalibnya macam tu, maknanya tak boleh lah berimamkan orang tu. Dan jika ia tidak memutuskan niat itu, maka ia tidak layak jadi imam. Kerana kalau dia tak putuskan niat yang pertama, maka dia tak layak jadi imam. Sebab tak layak jadi imam, sebab sembahyang dia tak sah. Kerana ia bukan di dalam sembahyang. Kerana bila dia takbir kali kedua tu bukan dalam sembahyang. Dan juga makmum ada berasa ragu-ragu syak di dalam hatinya. Dan makmum pun rasa ragu-ragu tengok imam tu. Dia ni sah ke tak sah? Kan? Dia masuk tak masuk sembahyang, macam tu. Adakah imam itu dalam keadaan sembahyang atau tidaknya? Ini persoalan. Dan barang siapa, jadi ini jawapan dia. Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia akan mengikutinya, siapa yang ragu-ragu dengan imamnya, maka tidaklah sah mengikutnya. Kalau kita ragu dengan imam tu, tak sah kita ikut dia. Jadi tergantung atas kita lah. Kalau kita yakin bahawa imam tu takbir kedua setelah dia putuskan niat takbir yang pertama, maka sembahyang imam tu sah ke tak? Dia takbir pertama, lepas tu dia putuskan niat, mana membatalkan rakaat takbir yang pertama, lepas tu dia takbir kedua, sah tak sah sembahyang imam tu? Sah. Jadi kalau makmum tu yakin macam tu imam tu, sebab dia kenal imam tu, sebab dia tahu imam tu mengaji qaul utam kan, maka sah dia ikut imam tu. Tapi kalau dia ragu-ragu, itu qaul utam tak nampak muka dia. Dia tak tahu ni. Dia takbir kali kedua ni rasa tak sah ni, sebab dia tak batalkan takbir yang pertama ni. Maka kita ragu je dengan imam tu, tak sah kita ikut dia. Kalau ikut juga tak sah sembahyang. Faham? Sebenarnya ada tambahan sikit. Kalau kita tak suka imam tu, kita sembahyang juga belakang dia, tak sah. Tengok, imam ni menyampah aku, Allahu Akbar. Tak sah. Tak sah. Sebab dia tak reda imam tu. Dia nak pilih imam, kita kena reda dengan dia. Mana kita boleh setuju nak jadikan dia imam kita, barulah sembahyang berjemaah tu sah. Gitu. Maka tidaklah sah mengikutnya. Seperti dia kata, seperti mana ragu-ragu syak ia pada keadaan imam itu lelaki atau perempuan. Contoh dia kata ragu-ragu imam ni lelaki ke perempuan, tengok rambut panjang ni. Kan ya ke tak nak tinjau tak ni. Contoh dia kata sini kan. Jadi kalau kita ragu-ragu dengan imam, tak sah kita ikut imam tu. Gitu. Boleh tak? 53. Kaifiat takbiratul ihram dan lafaznya. Yang lepas ni dia banyak senang-senang. Yang susah yang tadi tu. Nak boleh faham
53 kaifiat takbiratul ihram dan lafaznya. Bermula kaifiat. Kaifiat ni maksudnya bagaimana. Asal perkataan kaifa, bagaimana. Kaifiyah maknanya bagaimana caranya. Jadi ataupun maknanya bermula cara, bagaimana caranya. Jadi bermula caranya atau bagaimana caranya takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar atau Allahul Akbar atau Allahul Jalil Akbar. Dibaca dengan jazam huruf ra, dimatikan huruf ra. Jazam huruf ra tu maksudnya ra tu mati. Maksudnya akbar. Jangan dihidupkan ra tu. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ia at-takbir jazmun. Artinya bermula takbir itu dengan jazam ra. Jadi maknanya cara nak sebut takbiratul ihram ada 3. Satu Allahu Akbar, satu Allahul Akbar. Maksud hul akbar tu pada lafaz akbar tu ada alif lam. Atau Allahul Jalil Akbar. Tapi ini maklumat je, jangan buat. Lagi asak lagi Allahul Jalil Akbar. Belakang tu binga-binga, ikut tak ikut. Jenuh mikir belakang. Kan? Jadi tak payahlah. Ini sekadar makluman saja, supaya kalau mana tahu kita jumpa ada orang sebut ini, kita taklah melenting, sebab ada sebut dalam kitab. Dan Ibnu Yunus berpendapat dalam Syarhul Tanbih, jika seseorang itu membaca dengan dhammah ra, maksudnya Allahu Akbaru, daripada lafaz akbar jadi akbaru, maka sembahyangnya tidak sah. Kenapa tak sah? Sebab dalil kuat, hadis Nabi kata at-takbir jazmun. Takbir itu jazam. Takbir di sini mana? Akbar itulah takbir. Ra tu maknanya dijazamkan, dimatikan. Tiba dia hidupkan, tak sah. Kerana berdasarkan atasnya sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan Nabi dah kata, semayanglah kamu macam aku semayang. Nabi semayang Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru. Kenapa kamu buat Akbaru? Mana bercanggah dengan cara Nabi semayang. Dan baginda SAW tidak pernah membaca takbir melainkan dengan jazam ra. Berkata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzab, tidak pernah didengar takbir itu melainkan dibaca dengan wakaf. Tak pernah dengar Nabi baca mesti wakaf. Tak ada pun Nabi hidupkan. Dan jika memanjangkan oleh orang yang bersemayang huruf hamzah, contohnya A dipanjangkan pada lafaz Allah, contoh Allahu Akbar, itu tak mau. Ada kadang-kadang orang pondok buat. Anda dah pernah tegur dah, tak naklah tegur secara direct, kan terasa. Dia tegur secara umum, tapi tengok buat juga. Kalau dalam lafaz takbiratul ihram tak sah semayang dia. Kita belakang dia tak sah lah, kita ikut dia. Tapi kalau dalam takbir intiqalat, semayang tu sah, cuma cacat. Kan? Kadang-kadang dia nak turun ke rukuk, Allahu Akbar. Berapa panjang A tu? A mana panjang? Allah, Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Lirik nak gimana? A tak panjang. Nak panjang wah. Allah, wah tu panjang. A tak panjang. Atau akbar. Akbar dipanjang pula. Allahu Akbar. Tak boleh tak? Sebab mana? Dia panjang situ. Tapi ada orang buat. Jangan dia buat bar macam tu lagi teruk. Bau minyak. Maka semayangnya tidak sah. Tak sah. Semayang sendiri ke, tak kira lah makmum ke, imam ke, kerana bacaannya seperti itu telah bertukar lafaz khabar insya'i kepada istifham. Maksud istifham ni maksudnya pertanyaan, lafaz pertanyaan. Jadi kalau maksudnya Allahu Akbar, kalau macam tu maksudnya adakah Allah itu maha besar? A panjang tu maksud adakah? Okey, jadi tak boleh Allahu Akbar. Maksudnya, terjemahnya, adakah Allah maha besar? Kita berkata astaghfirullahalazim. Mu ni apa ni? Adalah dia tanya, adakah Allah maha besar? Memanglah. Dan ada lagi beberapa masalah berhubung dengan takbir yang sayugia. Sayugia ni maksudnya sepatutnya dipelajari oleh setiap orang, iaitu yang nak pelik mereka ni kan. Kuliah online anak dia tengok kan, kuliah orang buat berdepan tak nak datang kan tak? Lepas tu main faham sendiri, ikut dengar situ. Takut silap lagi. Kalau sini berdepan kita boleh tanya kalau ada apa-apa masalah. Selit sikit. Jika berkata seorang,
Allahu Akbar dengan menambahkan huruf waw yang mati. Kat mana? Dekat hu tu. Yang mati atau berbaris. Dan saya tidak sah semayangnya. Ada tersebut di dalam Kitabul Raudah. Jika berkata seorang Allahu, ada hu tu ada waw. Allahu, sama ada waw tu mati atau waw tu hidup. Kalau hidup jadi baris atas Allahu Akbar. Contoh, tak boleh. Tidaklah sah sembahyangnya. Dan maka maksudnya Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Dah, jangan tambah-tambah. Tersebut di dalam Kitabul Kifayah, jika menambah seorang huruf alif selepas huruf ba, selepas ba pula dia tambah alif pada akbar, seperti berkata ia akbar, mana jadi panjang, sama ada dibaca dengan fathah hamzah atau kasrahnya, tidaklah sah sembahyangnya, kerana kalimahnya kalau dibaca ikbar pun tak boleh. Dengan kasrah hamzah maknanya darah haid. Itu makna darah haid lagi teruk. Allahu Akbar, Allah darah haid. Allah tu betul. Kerajang tu imam ni. Dan kalimah ikbar dengan fathah hamzah akbar. Kalau kalimah fathah hamzah, nah, makna kalau akbar itu maknanya gendang. Itu Allah gendang. Jaga-jaga, lari sikit je huruf boleh lari makna. Oleh demikian, barang siapa menyebutnya kalimah-kalimah tersebut dengan sengaja, Allah, nescaya jadi kafir ia. Kalau dia dah tahu benda tu salah, dia buat juga dengan sengaja, kafir dia. Wal iyazubillah. Tapi kalau tak sengaja, tak adalah dimaaf, tetapi tetap salah lah. Dia kena betulkan. Jika ditasydidkan huruf ba, sekarang ba tu pula dia letak sabdu pada akbar. Misalnya akbar, macam tu. Dia orang Jawa ni, Allahu Akbar. Maka seperti mana berkata Qadil Qadah Ibnu Razin, ini kan bolehlah Qadil Qadah, di dalam fatwanya tidak sah semayangnya. Qadil Qadah kata tak sah. Orang Jawa ni. Bukan orang salah orang Jawa, saya pun Jawa. Dia marah orang Jawa dalam tu. Sebenarnya dialah salah, bukan masalah suku kaum bangsa ke apa. Jika diulang-ulangkan huruf ra pada akbar, diulang-ulang huruf ra tu, ra ni bergetar banyak. Allahu Akbar. Mentang-mentang dia dah dapat dah bunyi ra, dia belagak lah. Dia belagak, dia nak tunjuk kat kawan dia. Contohlah, contoh, tak kata siapa. Maka sahlah sembahyangnya. Sah. Kerana mengikut logat bahasa Arab, bahawa huruf ra itu ialah huruf berulang-ulang, huruf takrir. Seperti mana berkata Al-Zajjaj, dan huruf yang pertama daripada yang bertasydid itu tidak jatuh berlaku ia, melainkan sakin mati, dan berulang-ulang itu tidak mengubahkan maknanya, sebab tak ubah makna. Jadi sah semayangnya mengikut pandangan ulama yang bernama Al-Zajjaj. Tapi jangan niat main-main lah, tak elok. Jika digugurkan seorang hamzah, daripada kalimah, jika digugurkan seorang, letaklah tu koma situ. Seorang hamzah. Jika digugurkan seorang hamzah daripada kalimah Allah, kat mana? Akbar tu lah, hamzah tu hilang. Seperti berkata ia, macam mana? Nawaitu usolli fardhu zuhri. Lepas tu, dia masuk terus. Tu tak ada. Dia niat masuk dalam takbir. Mulakan dia niat dulu. Nawaitu, bukan nawaitu, patutnya usolli fardhu zuhrillahu akbar. Masuk terus. Tu dia tak sebut. Nescaya sah sembahyangnya, seperti mana berkatanya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam pada fatwanya, dan dijelaskannya bahawa hamzah wasal itu gugur ia di tengah cakapan. Teruk sangat pelat ni. Diorang tak cek ke balik? Ini cetakan baru kan? Cetakan baru pun sama. Ceklah dulu. Baik, apa nama? Jadi boleh. Sebab apa? Sebab alif pada lafaz Allah tu kan hamzah wasal. Hamzah wasal kan maknanya boleh disambungkan. Jadi mengikut Syekh Izzuddin boleh. Walaupun boleh, janganlah kata lagi buat.
Buah ni buah ni kalau nampak dia pelik-pelik dia nak try jangan buat. Takut menimbulkan fitnah. Memang boleh buat kalau kita sembahyang seorang tak ada fitnah. Sembahyang jemaah takut timbul fitnah. Sebab macam tadilah, tak semua orang mengaji. Nanti orang akan sangka kita buat benda yang sesat. Walaupun kita rasa bangga, salli fardhu zuhri Allahu akbar. Nak tengok orang belakang nak kata apa. Aku nak tunjuk kitab ni sekali. Janganlah tujuan macam tu. Kan? Memang betul kita. Contoh, jika ditukarkan hamzah daripada kalimah akbar dengan huruf waw, seperti berkata seseorang Allahu akbar, alif ditukar ke waw, mengikut apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Munir Al-Malik bahawa sembahyangnya sah. Sah. Kerana hamzah itu boleh ditukarkan dengan waw dan waw boleh ditukarkan dengan hamzah. Dia kata boleh. Boleh tak apalah, Syekh ulama kata boleh, kita terima, jangan lawan. Kan? Cuma kita jangan buatlah. Sebab sekadar maklumat saja. Nak sembahyang seorang sembahyang sunat seorang-seorang kat bilik tak apalah. Tapi pastikan Haris tak ada lah. Takut Haris pula rasa pelik. Macam Burhan ni, Allahu Akbar pula dah. Baik, 54. Imam bertakbiratul ihram dengan kaifiat yang salah. Okey, ini kalau imam tu takbir tapi takbirnya cara salah. Yang nak tahu betul salah, kita tengok masalah 53. Gitu. Jika imam mendatangkan dengan takbir yang salah yang membatalkan sembahyang, yakni tidak mengikut kaifiat yang betul seperti mana di antaranya telah diterangkan pada masalah 53. Jadi kita nak tahu takbir orang tu betul ke salah, buka kitab kita tengok nombor 53. Dia baca tu ada tak dalam senarai betul atau salah. Okey, kita rujuk situ je. Dan jika, maka tidaklah harus, tidak sah makmum berimam dengannya. Kalau dia buat yang cara yang salah, tak sah kita ikut dia. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali halnya, okey, ini keadaan lain sebenarnya, masalah yang lain. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali, kita tak kenal dia, mungkin kita sembahyang tempat orang ke, masjid orang ke, kita tak kenal dia halnya, bertakbir dengan sir, dia takbir pelan, tak dengar suara, tanpa suara, maka ia tidak harus berimam dengannya. Kita makmum tak payah imam dia, tak payah sembahyang dengan dia, bersembahyang dengan kaum para makmum. Tidak harus berimam dengannya. Dan berkata Al-Imam Syafi'i rahmatullah, dan jika ia imam bersemayang dengan kaum para makmum tanpa ihram, tanpa ihram maknanya tanpa takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyang mereka, sama ada dengan sengaja atau lupa. Yang ni memang teranglah, dia semayang tu tak masuk langsung takbiratul ihram. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu memang kita memang tak ikut dah, sebab dia tak takbir. Yang pertama tadi dia takbir tapi tak bunyi. Dan syarat imam tu kita tak kenal. Kenapa dia sebut kenal tak kenal? Kalau kita kenal, memang kita tahu dia ni kawan kita, dia cuma mungkin masa tu mungkin mic tak kuat ke, ataupun mic dia jatuh ke, jadi kita husnuzon, kita sangka baik sebab kita kenal orang ni, dia memang ngaji dan dia tahu hukum. Jadi maknanya dia takbir, cuma kita yang mungkin tak dengar. Sebab tu dia kata kenal tak kenal. Tapi bila orang tu kita tak kenal, kita tak tahu dia ni orang mengaji ke tak mengaji ke, dia tahu hukum ke tak tahu hukum ke. Bila tak kenal, maka lebih baik untuk selamat kita tak berimam dengannya. Dikhawatiri takbirnya tak betul sebab kita tak dengar. Macam tu maksud dia. Kemudian berkata Imam Nawawi, dikehendaki dengan ihram itu, yakni takbiratul ihram itu diulang sekali lagi. Dikehendaki dengan ihram itu takbiratul ihram kerana ia tidak tersembunyi pada ghalibnya. Menurut Imam Nawawi, takbiratul ihram tak boleh tersembunyi, maknanya tak boleh dibuat dengan sir. Sebab tak betul kalau takbir dengan perlahan bagi imam lah. Bersalahan jika takbir ia imam dan meninggalkan niat, maka sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya sah. Ini maksudnya kalau imam takbir tapi imam tak masuk niat, jadi makmum belakang sembahyang macam mana? Sah. Sebab apa? Sebab makmum tak tahu. Niat tu duduk dalam hati, batin. Mana makmum tahu? Takkan makmum tak niat tadi kan? Mana makmum tahu? Kan? Makmum tak tahu. Jadi tak tahu dimaaf. Adapun takbir kena bunyilah sebab dia barang yang zahir. Kalau dia tak bunyi, memang kita tak boleh ikutlah sebab dia buat benda yang tak menzahirkan bendanya.
Maka sepatutnya sembahyang mereka di belakangnya sah, kerana niat itu perkara tersembunyi seperti hadas dua. Sama juga dengan hadas. Kan, imam tu berhadas kecil ke berhadas besar ke mana kita nak tahu. Jadi kita yang ikut belakang sah. Gitu. Imam 55. Imam membaca perlahan dalam sembahyang nyaring. Jika imam membaca Fatihah dengan sir perlahan tanpa suara pada sembahyang jahriyah, yakni sembahyang nyaring, maghrib, isyak, subuh, patutnya baca kuat, tapi imam baca pelan Fatihahnya. Walhal ia seseorang yang tidak dikenali dan kita tak kenal dia siapa. Macam tadi juga, nescaya tidak sah sembahyang di belakangnya berimam dengannya. Tak boleh kita sembahyang belakangnya, kerana pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik, ummi. Kerana kita khawatir dia baca pelan tu sebab dia takut bacanya salah. Sebab tu dia baca pelan, takut nanti kita dengar salah, kita tegur dia. Jadi dia pun baca pelan-pelan. Kan ada kan, kita datang lambat, dia tu masbuk, kita pun sembahyang belakang ni. Tapi ni sembahyang maghrib insya-Allah, patut dia kena baca kuat, tiba dia tak baca kuat. Jadi kita khawatir, dah lah kita tak kenal dia siapa, kenapa dia tak baca kuat, patutnya baca kuat. Itu menunjukkan orang ni orang jahil. Jadi jangan kita ikut dia, sebab boleh jadi dia silap dalam bacaan dia, maka kita mufarakah lah masa tu. Itu mufarakah dengan uzur. Itu dimaaf. Tapi kalau kita kenal tak apa. Cuma lah habis-habis tu tanyalah kenapa hang baca slow. Sebab kita kenal dia. Kerana kalau ia baik bacaannya, tentu sekali ia membaca dengan nyaring. Kalau betul bacaan dia elok, mesti dia baca kuat. Jadi dia baca pelan tu sebab nak sorok bacaannya yang tak betul tu. Atau mungkin dia tak erti baca Fatihah, tu dia senyap. Alamak, ada belakang pula orang aku baca Fatihah, aku dah tak erti ni, baru sampai alhamdulillah je aku erti. Contoh. Jadi kita ikut belakang ni macam mana? Jadi tak sah, sebab kita tak yakin. Nak ceritanya, nak ikut imam, kita kena yakin dengan imam tu. Tak yakin dengan imam tu tak boleh ikut. Tu senang cerita, kesimpulan dia kan? Macam tu. Demikianlah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi jika ia berkata selepas selesai memberi salamnya, lepas salam dia pun imam tu bagi tahu, saya sengaja membacanya dengan sir perlahan, memang aku sengaja je, maka para makmum tidak wajib mengulangi sembahyangnya kerana sembahyang itu sah. Itu maksud tak wajib mengulangi itu, dobitkan dia, kerana sembahyang itu sah. Okey. Nangi mereka lagi dinaskan atasnya di dalam kitab Al-Um. Dalil ni ambil mana? Dalam kitab Al-Um. Siapa pengarang kitab Al-Um? Imam Syafi'i. Kitab Al-Um, kitab fiqh yang paling tinggi dalam mazhab kita, kitab paling besar sekali. Kalau cari semua tak jumpa, cari dalam Al-Um. Sebab Al-Um besar sekali. Al-Um tu sendiri pun makna dia, tu apa? Ibu segala hukum ada dalam tu. Memang berjilid-jilid kitab dia. Dan diihtimalkan bacaan perlahannya itu supaya mengharuskan orang lain mengikutnya. Kita boleh menyandarkan bahawa kenapa imam tu baca pelan, kerana imam nak bagi orang lain mengikutnya. Maknanya orang tu mengharuskan orang lain mengikutnya. Sepatutnya tidak mengikutnya lah, sebab tu dia baca pelan, dia tak nak bagi orang ikut dia. Gitulah. Tak apalah, yang pentingnya keutamaannya mestilah kita ikut imam yang kita yakin. Tak berapa yakin, takut kalau kita ragu-ragu je dengan imam walau sikit, tak sah kita ikut dia. Jadi jangan ragu. Nak ikut jangan ragu, ikut kena dengan yakin. 56. Takbir sembahyang jenazah, menempati rakaat-rakaat di dalam sembahyang. Takbir yakni 4 takbir tu di dalam sembahyang jenazah itu menempati rakaat-rakaat di dalam sembahyang juga. Maksud menempati, 4 takbir tu macam 4 rakaat bagi sembahyang yang biasa. Bererti setiap takbir sembahyang jenazah itu adalah sama dengan rakaat dalam sembahyang. Maknanya hukumnya rakaat dalam sembahyang biasa hukumnya apa? Wajib ke apa? Wajib. Jadi takbir dalam solat jenazah hukumnya wajib. Sebab dia sama macam rakaat. Oleh demikian, apabila mendapati makmum masbuk, sekarang ni makmum ni masbuk, lambat masuk solat jenazah, imam sedang sembahyang jenazah, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram, dan janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Dan jangan dia diam, buat relax, cepat-cepat kena baca Fatihah. Dan hendaklah makmum itu selepas takbirnya terus membaca Al-Fatihah, dan sempurnakanlah segala rukun sembahyang dirinya.
seperti mana yang disempurnakan oleh makmum yang masbuk di dalam sembahyang. Ini kalau dia tertinggal, maka dia kena ganti takbir itu macam orang yang tertinggal rakaat dalam sembahyang biasa. Dia faham? Okey. Jadi masuk tu terus masuk baca Fatihah. Makmum masbuk bertakbiratul ihram dan tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua pada sembahyang jenazah. Ni masih lagi sembahyang jenazah. Jika makmum yang masbuk, dia masbuk bertakbiratul ihram, Allahu akbar, maka tiba-tiba imam takbir kedua dah, Allahu akbar. Maknanya imam dah habis baca Fatihah terus takbir kedua. Maka hendaklah makmum itu selepas selesainya daripada takbiratul ihram terus bertakbir serta imam. Jadi dia baru masuk Allahu akbar, imam pun Allahu akbar. Dia tak sempat baca Fatihah. Sama macam hukum orang yang masbuk tak sempat baca Fatihah. Jadi terus takbir kedua ikut imam. Gitu. Dan gugurlah bacaan Fatihah daripadanya seperti mana hukum makmum masbuk bertakbiratul ihram mendapati imam sedang rukuk pada sembahyang-sembahyang yang lain, macam kita belajar sebelum ni. 58. Makmum masbuk belum menghabiskan bacaan Fatihahnya, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Makmum ni masbuk tapi dia dah nak baca Fatihah dulu. Dia pun tengah baca. Tengah-tengah baca imam angkat takbir kedua dah. Jika makmum yang masbuk sedang membaca Fatihahnya dan belum menghabiskannya, imam terus mengangkat takbir yang kedua, maka bolehkah makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya, nyanyi imam, atau menghabiskan bacaan Fatihahnya? Maka hukumnya ada dua wajah. Ada dua gambaran. Yang terlebih asah, di mana yang lebih sahih daripada keduanya ialah yang pertama, memutuskan Fatihahnya seperti makmum yang masbuk tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihah. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat kata putuskan saja Fatihahnya, maka maksudnya terus ikut imam takbir kedua walau Fatihahnya tak habis lagi. Tapi syarat orang ni orang masbuk, bukan muafiq. Okey? Maksudnya dia masuk lambat. Dia bukan takbir bersama imam. Dia pun masuk lambat, tapi dia dan lagi lah. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, imam Allahu akbar. Din pula maliki yaumiddin, Allahu akbar. Contoh. Dia terus masuk ke takbir yang kedua. Terus masuk takbir yang kedua. Dia kata ada dua wajah. Mana wajah satu lagi? Macam mana nak cari dia? Makna tersirat. Jadi kalau wajah yang ini kata lebih baik dia putuskan Fatihah, wajah satu lagi habiskan Fatihah. Macam tu. Tapi pendapat ini lagi asah. Macam tu. Faham? Lepas tu dia tak tulis semua. Kita kena pandai sendirilah. 59. Makmum masbuk yang luput beberapa takbir. Tadi ni cerita ni makmum ni masbuk tapi dia sempat lagi sebelum takbir kedua. Yang ni dia dah luput takbir. Macam mana pula? Barang siapa daripada makmum yang masbuk yang luput beberapa takbir serta imam, maka hendaklah ia mendapatnya, menyempurnakannya selepas salam imamnya. Jadi dia masuk tang mana? Dia masuk takbir kedua, kan? Jadi imam tu dah takbir kedua, dia pun Allahu akbar baru masuk. Jadi imam dua. Jadi imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam lagi. Dia kena sambung satu lagi takbir, barulah zikir dan doanya yang dalam sembahyang jenazah tu mengikut kaul pendapat yang asah. Ya, ingat bila ada sebut asah, maknanya benda ni khilaf. Tetapi ini yang lebih kuat. Maknanya ada pendapat yang kurang kuat mengatakan tak payah baca. Tak payah baca apa? Tengok sini, jangan tengok ana. Dia kata sembahyang mereka. Maka jika jenazah diangkat juga, kalau angkat juga apa jadi? Dengan sebab yang tertentu, mungkin sebab orang nak cepat kot, kan, dia lambat, tidaklah batal sembahyang mereka. Orang yang sembahyang masbuk tadi tak habis lagi takbir dia. Orang dah angkat jenazah, tak batal sembahyang. Cuma kurang afdal. Afdalnya biarkan dulu jenazah tu. Itu saja. Dan sekalipun dipalingkan daripada kiblat, sekalipun jenazah tu sudah dipalingkan daripada arah kiblat, boleh. Dan jika makmum itu takhalluf imamnya, takhalluf ni maksudnya dia membiarkan, ini cerita lain pula. Dia sembahyang jenazah, kemudian imamnya pergi dulu, kan? Takhalluf tu kan pergi dulu dengan tanpa uzur, dengan tak ada apa-apa sebab yang dibenarkan syarak, seperti tidak takbir ia. Imam dah takbir, dia tak nak takbir, sehingga imam bertakbir yang berikut baginya, maknanya imam takbir satu lagi, maka batallah sembahyangnya. Jadi kalau imam dah takbir, dia tak takbir lagi, tak batal lagi masa tu. Mungkin dengan dia nak habiskan bacaan dia ke baru nak takbir. Tapi kalau imam dah takbir yang satu lagi, batal.
solat jenazah dia tu. Samalah seperti takhaluf ia dengan satu rakaat. Selesai. 60 sampai 60 apa? 64. Sikit lagi. Makmum masbuk yang sibuk berbimbang sibuk sama dengan berbimbang lah sekali lah tu, dengan membaca ta'awuz hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Ini masih lagi dalam solat jenazah. Jika makmum tu masbuk yang sibuk, dia pergi sibuk buat apa? Dengan membaca ta'awuz. Ta'awuz tu sunat, tapi dia dah lah lambat nak baca sunat-sunat lagi ta'awuz, hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripada Fatihahnya sehingga imamnya bertakbir yang kedua atau yang ketiga, maka bandingannya adalah sama dengan apa yang telah disebutnya pada masalah sembahyang orang masbuk, iaitu wajib ia makmum takhaluf untuk bacaan Fatihah mengikut kadar ta'awuz, dan ia dikira takhaluf dengan uzur jika berat zonnya sangkaannya itu sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu. Benda ni kita kena samakan macam yang kita belajar sebelum ni. Maknanya okey, dia angkat takbir, dia masbuk, patutnya dia terus baca Fatihah, bismillah. Tak, dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba imam dah takbir kedua, maka dia kena ikut imam. Tapi sebab dia dah cuai, muqassir, patut dia baca bismillah, jadi dia kena ambil kadar Fatihah ikut kadar a'udzubillah tadi. Jadi anggaran a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni sama dengan apa dalam Fatihah? Jarak dia punya masa sebut dia lebih kurang, contohlah bismillahirrahmanirrahim, maka dia kena ganti dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, macam tu. Yang selebihnya ditanggung oleh imam sebab dia masbuk. Okey, itu maksud dia. Tapi kalau ada zonnya, sangkaannya dia boleh habiskan Fatihah, maka dia kena habiskan Fatihah. Kalau zonnya kuat. Tapi ingat, jangan sampai terlajak satu lagi takbir. Terlajak, maka dia dah batal. Okey, begitu. Ni ada sebut. Jika zon sangkaannya ia sempat menghabiskan bacaan Fatihah selepas ta'awuz, tetapi jika berat zonnya ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu, maka dikira takhaluf tanpa uzur. Kalau dia sangka dia boleh habiskan Fatihahnya, cuma tiba-tiba sangkaannya salah, dia ingat dia boleh habiskan, tiba-tiba imam dah takbir, maka dia ni ada uzur. Ada uzur, maknanya dia boleh kejar balik lah. Maknanya kalau takbir sekali lagi pun dia tak batal lagi. Tetapi kalau dengan uzur, dia berat, zonnya tidak sempat, dia sangka dia memang tak sempat habis baca Fatihah, tapi bila imam dah takbir kedua, dia tak nak ikut lagi. Padahal dia boleh ikut sebab dia masbuk, imam dah tanggung Fatihah dia, tapi dia tak ikut, maka dikira takhaluf tanpa uzur. Dan hukumnya, jika ia tidak dapat sempurnakan bacaan Fatihahnya hingga imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya. Kalau imam angkat takbir sekali lagi, batal sembahyang sebab dia tanpa uzur. Yang uzur tadi lain. Boleh? Okey. 61. Makmum masbuk berbimbang dengan membaca doa iftitah hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Ini masih lagi solat jenazah. Jika makmum masbuk, dia masbuk, sibuk berbimbang membaca doa iftitah, masuk-masuk terus baca doa iftitah. Dahlah doa iftitah ni tidak disunatkan dalam solat jenazah, kan? Kemudian benda tu sunat aja, patut yang wajib baca Fatihah, dia pergi baca doa iftitah dulu, hingga menyebabkan ia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dan imam mengangkat takbir yang kedua, nescaya batallah sembahyangnya, kerana doa iftitah itu tidak disunatkan pada sembahyang jenazah, kerana sembahyang jenazah dibinakan di atas keringanan. Kenapa sembahyang jenazah tak ada doa iftitah? Sebab sembahyang jenazah nak ringkas, nak cepat, segera, kerana menyegerakan pengkebumian mayat itu digalakkan oleh syarak. Kerana kan ada beberapa perkara yang mesti dibuat segera, antaranya pengurusan jenazah. Sebab itulah solat jenazah sahaja tak ada doa iftitah. Solat sunat lain ke, fardu lain ke, semua ada doa iftitah. Jadi tidak dimaaf lah. Bukan tempatnya nak baca doa iftitah, dia pergi gatal gak baca, dah lah gatal baca, Fatihah pun tak sempat, tak dimaaf. Jadi tak ada uzur. 62. Doa iftitah disunatkan membaca dalam sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib mana? Solat jenazah ghaib. Jika seseorang itu sembahyang ghaib, jenazah ghaib lah, bukan sembahyang ghaib. Jadi pelik lah sembahyang ghaib macam mana. Maka disunatkan atasnya membaca doa iftitah. Pelik pula. Kalau solat jenazah ghaib, sunat kita baca doa iftitah.
Kerana apa? Kerana doa iftitah itu hanya tidak disyarakkan pada semayang jenazah yang hadir sahaja. Tambahkan hadir situ. Nanti takut tak faham. Dia semayang jenazah saja. Maksud jenazah apa? Jenazah hadir. Mayat ada depan. Kerana bahawasanya semayang jenazah sunat segera dengannya, dan ini makna tidak ada semayang ghaib. Kerana apa? Semayang jenazah hadir tak payah baca iftitah. Jenazah ghaib sunat baca iftitah. Sebab bila mayat hadir, kita nak cepat, sebab nak tanam dia cepat. Tapi kalau dah jenazah ghaib, mayat mana ada depan kita, mayat dah tanam dah pun, nak cepat apa lagi? Mayat dah tanam dah. Jadi tak perlu cepat-cepat. Bila tak perlu cepat-cepat, sunat baca doa iftitah. Itu maksud dia. Boleh? Dan demikian pada semayang mayat yang telah dikebumikan. Itulah ghaib lah tu ni. Semayang mayat atas kubur. Begitu juga kalau kita semayang tepi kubur, bukan atas kubur. Jadi nanti Wahabi bantai kita. Ada atas kubur, atas tulisan kawan kan. Tepi kubur lah, semayang tepi kubur. Tapi kubur tu depan dengan kubur tu belakang. Kubur belakang yang ni. Semayang siapa? Ada belakang, dia lah depan. Macam semayang mayat jugalah. Dan tidak dituntut pada segera berdoa bagi mayat, dan tak perlu nak cepat-cepat doa ke apa. Lambat-lambat pun tak apa, sebab mayat sudah ditanam pun. Okey, selesai. Habis dah? 64 lagi 2. Syarat-syarat semayang jenazah. Disyaratkan semayang okey, yang ni bukan masalah, ini nota untuk kita ambil maklumat. Disyaratkan semayang jenazah itu bahawa jangan mendahulukan atas mayat, dan jangan mendahulukan atas imamnya, seperti mana pada segala semayang. Maksudnya jangan mendahulukan atas mayat, dia lebih depan pada mayat. Mayat belakang dia depan. Lagi mayat tu kuih belakang bodoh. Ada lah. Belakang aku depan, aku mayat, aku lebih besar lagi. Jadi mayat depan, kita belakang. Itu maksud dia. Dan jangan mendahulukan atas imamnya. Potonglah imam. Dia pun pergi depan daripada imam. Dah siapa imam? Dah hang depan buat apa? Hang jadi mayat kedua betul. Seperti mana pada segala semayang. Ada, tapi dia buat cerita je lah. Memang tak ada orang buat macam tu, gila. Dan mayat di sini adalah seperti imam. Dia kata mayat, dia nak gambarkan kita, sebab mana ada gambar sini. Jadi dia nak masukkan mayat ni macam imam. Maksud macam imam, mayat tu lagi depan daripada imam. Tetapi jika diletakkan mayat di dalam rumah yang berkunci, okey, mayat tu dalam rumah, kunci pula, kunci cari tak jumpa pula dah. Kemudian disemayangkan atas mayat di luarnya. Orang yang semayang kat luar rumah, mayat dalam rumah terkunci pula tu. Nescaya sahlah semayangnya, sah semayang. Demikian juga sah semayang atas selepas semayang mayat itu dikebumikan. Sama macam mayat dah tanam, tapi kita semayang ke atas tanah, sebelah mayat tu tadi, kan? Pun sama hukum dia macam tu. Dan disunatkan bahawa berdiri orang yang semayang itu di sisi kepalanya jika ia lelaki. Yang ni kita dah belajar dalam kitab kita mari semayang laki-laki tu. Dan jika kepala mayat itu terpotong, maka hendaklah dibasuh, kepala itu basuh, dan diletakkan di dalam kafan, kain kafan, pada tempatnya. Pada tempatnya lah, di kepala, jangan letak tempat lain. Tak nak perlu. Tempat dia di kepala, di atas lah. Dan orang yang semayang itu mahulah berdiri bertentangan dengannya. Dengannya mana? Nya kepala tu. Tetap walaupun kepalanya terputus. Dan jika mayat itu terpotong anggotanya atau anggota-anggota yang lain, maka adakah memadai pada semayang atasnya dengan membasuh kebanyakannya, atau tak dapat tidak dari membasuh sekalian anggotanya? Atau jika dipotong tangan pencuri kemudian mati, atau dipotong anggota seseorang kemudian membunuhnya, adakah wajib membasuh anggota-anggota yang terpotong itu dan mengembumikannya beserta jasadnya? Ini semua ditimbulkan soalan. Beliau belum jawab lagi. Untuk menjawab soalan-soalan yang tersebut, berkata Al-Imam Ibnul Imad bin Al-Afasi, Tok Syekh ni sendirilah, aku tidak mendapat perkataan yang memuaskan. Dia tak jumpa jawapan yang tepat lah, maksudnya macam tu. Dan mengikut apa yang diilhamkan oleh Allah untukku. Jadi ini pendapat dia sendiri, tapi dia rujuk kitab tak jumpa. Macam itulah maksud dia. Mungkin persoalan ni belum timbul zaman dulu. Menjawab soalan itu, tapi dia layaklah nak jawab, sebab dia Imam Ibnul Imad, kan? Kita imam Pondok An-Nur,
Nah, jika anggota-anggota tersebut bercerai ia daripadanya, jasad dia, badannya, pada ketika ia hidup, seperti dipotongkan dua belah tangannya dan dua belah kakinya, dan didapati ia masih di dalam hayat mustaqirah. Maksudnya masa tangan dia kena potong, kakinya potong, kawan tu masih lagi bernyawa. Tapi nyawa-nyawa ikan gitulah. Selepas daripada dipotong kedua-duanya, kemudian barulah ia mati, barulah dia mati, maka hukumnya tidak wajib membasuh anggota-anggota tersebut. Tak wajib basuh. Dan mengebumikan sertanya hanya sunat jua. Dan tanamnya tu hukumnya sunat jua. Tapi anak nak terangkan, tapi hukum ni jangan terus pakai. Sebab apa? Sebab kitab ni lama. Tahun berapa? 808 Hijrah. Jadi mungkin zaman tu benda ni belum dikupas oleh ulama. Jadi ini pendapat Ibnul Imad sendiri, pendapat dia sendiri. Jadi kalau cerita tentang orang yang putus tangan apa semua ni, kita nak tahu lebih lanjut, itu kena rujuk kitab yang ulama dah membicarakan ni. Mungkin kitab fiqh yang lain ada sebut. Jadi jangan terus pakailah. Okey. Yang tu dulu. Sebab ini kitab lama, walaupun yang sekarang ni ini diterbitkan semula, tapi asal tulisan ni dulu lagi 808 Hijrah dulu. 64. Imam sujud 3 kali. Adakah makmum wajib mengikutnya? Cerita bab jenazah dah habis dah. Nanti dia pelik lah kenapa sujud pula ni. Mana ada solat jenazah sujud? Ini maknanya cerita lain. Ini kembali kepada cerita semayang biasa. Telah semayang makmum serta imam dan duduk ia sertanya. Duduk di sini artinya duduk tasyahud, kerana membaca tasyahud. Maka tiba-tiba imam sujud yang ketiga. Maka adakah wajib atas makmum mengikutinya? Sebab mula-mula kita faham apa imam buat kena ikut. Jadi ini nak ikut tak ikut. Dan tasyahud di sini bukan tasyahud awal, tasyahud akhir. Tolong tambah situ, membaca tasyahud akhir. Padanya atau tidak, kena ikut ke tak ikut. Sebab kalau tasyahud awal memang kita tahu imam salah, kan? Sebab mana ada lepas tasyahud awal ada sujud pula. Yang jadi persoalan ni tasyahud akhir, kerana boleh jadi sujud dia tu sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, makmum kena ikut. Tapi kalau imam bukan sujud sahwi, tapi imam sebab silap, nak ikut ke tak nak ikut? Jadi itu yang jadi persoalan. Untuk menjawabnya, hendaklah ditilik. Jika imam itu sujud selepas berlalu masa sekadar baca tasyahud, maka wajiblah atas makmum mengikutinya pada sujud yang ketiga. Jadi kita nak tengok, nak tahu ikut tak ikut, tengok masa imam sujud yang ketiga tu, adakah sujud ketiga tu selepas tempoh bacaan tasyahud? Maknanya masa duduk tu, duduk diam tu lama, seakan-akan macam baca tasyahud, walaupun kita tak nampak sebab imam kat depan. Lepas tu imam pun sujud, maka kita menyangka itu adalah sujud sahwi. Sama ada betul tak betul, kita sangka dulu itu adalah sujud sahwi. Dalilnya sebab tadi lama imam baca tasyahud, jadi imam sujud sahwi. Mungkin ada sebab dia sujud sahwi, tapi makmum kita tak payah tanya, sebab bila imam sujud sahwi, wajib makmum ikut sujud sahwi. Makmum tak ikut sujud sahwi, batal semayang. Okey. Sebab tu dia kata, dan ditanggung demikian itu. Ditanggung ini maknanya disangkakan demikian itu atas sujud sahwi. Dan selepasnya, jika imam itu sujud sebelum berlalu masa sekadar bacaan tasyahud. Tapi kes kedua, imam tu dia duduk tak lama, sekejap aja. Maknanya tempoh tasyahud akhir tak macam tu, sebab sekejap sangat. Lepas tu dia terus sujud. Okey, maka ia tidak harus mengikuti padanya. Makmum jangan ikut. Kerana apa? Dan ditanggungkan, maksud ditanggungkan, disangkakan perbuatannya atas terlupa. Kerana sujud yang ketiga tu, itu sujud yang silap bagi imam. Jadi jangan kita ikut. Apa imam silap, jangan ikut. Bukan kerana sujud sahwi, itu bukan sujud sahwi. Kerana waktunya belum masuk, tiba lagi. Sebab belum tiba lagi waktu sujud sahwi. Sebab waktu sujud sahwi setelah habis tasyahud. Ni tasyahud tak baca lagi. Contoh, maka jika ia mengikutnya juga, nescaya batallah sembahyangnya. Dan jika ditanggungkan perbuatannya itu atas lupa, maka tidak wajib makmum itu mufarakahnya. Tapi kalau kita sangkakan imam lupa sebab sujud yang ketiga, makmum tak perlu mufarakah. Jadi kenapa? Makmum tunggu sudah. Bahkan hendaklah ia menunggunya sehingga imamnya memberi salam, maka hendaklah ia sujud sahwi.
Okey. Jadi imam bagi salam, kalau dia nak sujud sahwi, dia sujud sahwilah makmum tadi. Ataupun dia terus bagi salam dengan imam. Okey, boleh faham? Jadi kalau makmum nak sujud sahwi, kena tunggu imam habis bagi salam baru makmum boleh sujud sahwi. Sebab apa? Sebab bila imam dah bagi salam, kedua sudah putus. Bila dah putus baru makmum bebas nak buat apa dia nak buat. Boleh? Jelas? Okey, jadi kita berhenti di sini. Dah habis dah kan? 64. Habis. Tak sampai separuh lagi. Ingatkan macam dah banyaknya, macam dah alimnya. Rupanya banyak lagi masalah ni. Banyak lagi masalah kita tak tahu gini. Aduh, dahsyat ilmu. Inilah dia ilmu. Baik, nanti kita akan sambung 65 minggu depan hari Jumaat pukul 8 pagi. 65 sampai berapa? 65 campur 16. 80 tepat. 65 sampai 80. Lepas ni dia taklah susah-susah sangat. Bolehlah. Okey. Insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa kalau ada apa-apa persoalan, tangguhkan soalan tu dulu. Maknanya tulis siap-siap dulu ke apa ke, bagi dekat pengurusi majlis ataupun Ustaz Burhan. Nanti hujung slot yang terakhir baru kita akan jawab. Kalau banyak sangat, nak takdan lah nak jawab semua. Kita jawab yang mana yang mustahak, ataupun soalan itu maslahah umum. Maknanya soalan itu berkait dengan orang awam, soalan yang penting untuk orang awam, untuk umum, bukan untuk peribadi dia. Jadi untuk orang awam lebih diutamakan. Kemudian yang tak dijawab tu akan dijawab pada yang lain lah, pada sesi yang lain, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.